Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada IDK Masjid dan juga makmum-makmum Masjid Baru Buta, dan saya ucapkan dengan ucapan ahli syurga, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita semua pada malam ni dan untuk kita buat majlis imarah masjid lah kita kata, dan sebagai menyahuti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ila akhirih. Ia bermaksudnya sesungguhnya orang yang memakmurkan, menghidupkan, membuat kemajuan masjid ni, orang kita tanda kata orang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat. Jadi alhamdulillah, dah apabila tujuan kita duduk situ dah, insya-Allah Subhanahu wa taala Tuhan berjaya kita dah, sama ada kita orang kata hidup di dunia untuk mengimarahkan masjid Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebaik-baik tempat dan dalam kampung, tiap-tiap satu kampung tu masjid lah. Dan sejahat-jahat tempat ialah pasar, kedai. Itu di antara maksud hadis Nabi. Jadi alhamdulillah dah munasabah pada Muharram, dan bulan Muharram tahun Hijrah 1442 tahun ni, dah di masjid, tiap-tiap masjid tu ataupun penceramah-penceramah sambutilah ma'al hijrah. Bila lagi kita tengok masjid Batan Naga tu, masjid Pacacawak kita tu, masjid Manarul Huda tu, tiap-tiap minggu tu tajuk hari hijrah dan khutbah Jumaat. Ni orang kata nak uji kesedara tentang kepentingan hijrah dalam Islam. Dan ni tahun baru Islam mempunyai maksud yang mendalam, dan bagi sejarah yang berlaku dan yang lepas mari dah, yang boleh kita tengok tazkirah ni, dan kita boleh tahu Muharram dengan hang cai canak Islam. Dan bulan Muharram ni bulan kemenangan Islam. Dan tiap-tiap zaman tu seolah-olah kata Tuhan letak bulan Muharram sebagai bulan kemenangan dan umat Islam daripada dulu, sekarang dan akan datang, insya-Allah Subhanahu taala. Ini merupakan satu kelebihan bulan Muharram, dan yang mana kadang-kadang kita tu biasa kata tahun baru Islam, dan tak ada kelebihan gapo, dan tengok kita tu pihak lagu tu lah. Ataupun kita ada promosi banyaknya bulan Ramadan, dan bulan Ramadan waktu kita tak nafi dah. Ataupun satu bulan yang lepas kemarin bulan Zulhijjah, dan 10 awal Zulhijjah yang Tuhan kena, orang kata 10 awal Zulhijjah tu sebaik-baik hari untuk kita beramal soleh, yang mana lepas kemarin dah. Tu kita ada promosi benda tu, alhamdulillah. Orang kata satu cara kita nak berasa kata amal ibadat dalam satu bulan tu adalah penting sekali. Manakala bulan Muharram ni orang kata ia duduk di 10 Muharram, dan mana terus lepas maghrib dah, dan kita betul-betul tunai maka dah, dan orang kata puasa Ashura. Jadi itu kita dah dengar dah, dan di mana-mana saja puasa Ashura dan menyalahi Yahudi, dan kita puasa Tasu'a ataupun pada tersari, alhamdulillah dah kita boleh beramal dah. Ni orang kata kita duduk di tengah-tengah Muharram ni, dan lepas tu kita nak tengok juga tiap-tiap benda yang duduk berlaku tu. Dan dengan tazkirah ni saya rasa dan panggil perinci juga dan masa-masa Nabi dulu. Ni ulama ni letak dengan Muharram sebagai dengan hang canak Islam. Dan ulama dia tengok sejarah kemenangan Islam tu banyak ke berlaku bulan Muharram. Ia letaklah nama kata bulan kemenangan Islam. Jadi kita ni agama Islam ni alhamdulillah kita kena tak depan. Dan agama Islam, agama yang sebenar, agama yang diamanah oleh Allah Subhanahu wa taala ni hidup benar semua. Dan walaupun sejarah tu ada jatuh, ada bangun, dan kita yakin kata di akhir zaman ni Tuhan akan bangkit Islam. Dia akan bangkit Islam dengan pemimpin yang adil, dan Islam akan bangkit sebelum pada kiamat. Ni kita kena yakin. Sebab hadis Nabi tu banyak terengah lagu tu. Dan kita kena yakin juga kata kita ni di akhir zaman ni
Dan Nabi panggil kita ikhwan. Ni jangan dua kata kumpulan ni tak lah. Tapi Nabi sebut nama ikhwan, saudaraku. Nabi kata yang beriman dengan aku, lepas tu dia tak jumpa dengan aku. Nabi rindu. Ni banyak hadis. Dah banyak hadis saya tengok dengan Dr. Anis. Dah hadis dia tunjuk banyak hadis. Saudaraku Nabi panggil ikhwan. Dah saudaraku yang cinta kepadaku, yang orang kata beriman dengan aku walaupun dia tak biasa jumpa dengan aku. InsyaAllah kita termasuk dalam golongan ni. Dah di akhir zaman kita ni. Jadi alhamdulillah. Saya pun orang kata nak ada juga. Dah panggil satu perkataan ma'al hijrah ma'al Quran. Dah hijrah tahun ni lagu mana kita menekat Al-Quran bersama kita. Sama ada kita baca, sama ada kita faham tafsir dia, sama kita beramal dengan dia, sama ada kita berdakwah dengan dia, sama ada apa saja yang kita buat dengan Al-Quran. Ma'al hijrah ma'al Al-Quran, insya-Allah Subhanahu taala menjadi panggil paumai kita tiap-tiap masa. Dan bagi tahun ini saya sedikit pun bahasa kata Tuhan bahasa lagu tu. Dan dalam hijrah juga saya nak kecek panggil tak ada jadi to sangat ni, cuma cara umum. Ada Tuhan berfirman dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, warrujzafahjur. Satu ayat. Warrujzafahjur, tak ada panjang kali. Sadaqallahu azim. Iaitu perkara yang tak molek ni Tuhan suruh kita hijrah. Suruh kita tinggal. Benda tak molek, benda keji, benda Tuhan lari ni Tuhan suruh kita hijrah, suruh tinggal. Tu orang hijrah yang sebenar lagu tu. Orang hijrah ialah orang yang hijrah apa yang Tuhan lari. Tu Tuhan lari ke apa kita tahu dah, kita kena tinggal. Tu orang kata orang hijrah. Mana kata hijrah lagu tu. Lepas tu satu hadis Nabi lagi yang masyhur lah. Hadis ni saya rasa kita dengar belakang dah dan kita faham dah makna yang lebih kurang. Walaupun saya nak baca lagi. Iaitu hadisnya yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hadis ni hadis 40 Imam Nawawi. Hadis mula-mula sekali. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, Nabi kata. Kita hadapan dah kita tu. Lepas tu wa innamal likulli imrin ma nawa. Lepas tu tiap-tiap kita niat gapo Tuhan wigo tu. Ni nak kata ya sanggup dengan hijrah. Hadis ni siapa masuk Nabi kata siapa dia hijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrah dia kepada Allah dan Rasul. Ni orang kata satu hadis yang suruh kita betulkan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul. Kerana Allah dan Rasul, maka hijrah kita pergi pada benda tu. Lagu mana dah kita nak tanda niat betul kata kita nak buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala saja. Baru kita betul. Tuhan mula-mula sekali betul niat kita, nawaitu kita, hati kita tu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ni orang kata satu kelebihan yang besar yang setan tak ada nak tipu kita. Ada satu ayat lagi Tuhan kata setan ni dia boleh tipu bih. Dan mari depan, belakang, kiri, kanan nak tipu manusia menyeleweng daripada bukan Allah SWT. Tetapi dia tak boleh tipu, iaitu orang yang ikhlas kepada Allah SWT. Ini penting nak ayat kata. Dan hati kita dengan Allah SWT kerana Allah SWT ni sangat-sangat penting. Ini merupakan hijrah kita, hati kita, niat kita kepada Allah SWT. Ini orang kata lak nomor satu sekali. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita niat. Lepas tu orang panggil niat orang beriman. Kita sebagai orang beriman ni ia lebih baik pada amal lagi. Dan niyatul mukmin khairun min amalih. Niat orang mukmin, orang beriman ni ia lebih baik daripada amal lagi. Karena apa? Karena niat ni ia cuci. Apa itu suruh kita niat banyak-banyak. Niat jadi molek tu niat kerana Allah SWT, niat untuk nak memajukan agama Allah SWT, dia di banyak-banyak. Walaupun kita tak ada beramal lagi. Pasal terang badan cai kita tu kerana Allah SWT. Lepas tu bahawa kita buat dah tu kadang-kadang kita nak nunjuk-nunjuk ke batin, nak riak. Dan riak tu ia punah amalan. Ni orang kata niat kita ikhlas kepada Allah SWT, kita nafi daripada benda-benda nak nunjuk-nunjuk. Tapi niat ni ia tak ada nak tunjuk.
Ya hati kita direct pada Allah SWT sudah. Kalau Allah SWT sudah, kita nak tunjuk dia niat. Kalau amalan kita ni boleh jadi lagi. Dah puasa kata kita ni gaji masjid, kita ni bakal jumpa semua hanya mari puasa itu dah. Marilah mari puasa dia dah settle tu dah. Tapi kita buat kerana Allah SWT, dia akan habis benda tu. Tu di antara dah ayat-ayat Quran yang pendek saja saya baca tadi dah warruj zafahjur. Lepas tu hadis innamal a'malu binniyat. Dah. Tu. Benda ni dan saya rasa banyak kita tahu dah, kita faham dah. Cuma saya nak uinya seolah kata wi jadi peringatan, wi jadi sungguh-sungguh. Wi masuk dalam hati kita, dalam diri kita, dalam amalan kita, dalam hak kita duduk wi pengen kata sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ni. Dah. Lepas tu saya nak ayat lagi kata alhamdulillah dah kita duk hijrah ni. Wi pengen kata tahun baru Islam berhijrah ni Sayyidina Umar dah. Sejarah daripada Sayyidina Umar ambil tahun baru hijrah. Dah kalau agama lain yang ambil panggil pasal sedar dia beranak dah. Ya lagu tu. Kita ni hijrah ni ambil daripada Nabi berhijrah daripada Mekah kepada Madinah. Dah di situ tu dah kalau banyak kita dengar penceramahnya dia banyak kata Nabi lemah. Dah lalu turut perintah suruh hijrah kepada Madinah. Tak ada apalah. Tapi yang penting sekalinya kita kena faham kata hijrah ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada situ. Kalau turut tak perintah, Nabi tak hijrah. Dah, ya ada hikmah-hikmah yang banyaklah. Dah, kalau hijrah tu seperti mana Nabi dengan Abu Bakar tu kita kata, dah duduk dalam gua tu, duduk masuk dalam gua tu, dah ada pengajaran yang besar itu iaitu la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, Allah bersama kita, bersama kami. Itu di antara gi pada hijrah panggil. Dah, Nabi dan Abu Bakar dan orang kata hijrah ni sebelum pada tu pun macam hijrah di Habasyah. Dah, hijrah di negeri Kristian tetapi raja tu raja adil walaupun pemerintah Kristian. Dah, tu Nabi suruh hijrah di situ selamat. Dah. Jadi kalau kita nak baca hijrah ni dengan kita duduk di negeri sia kita ni, saya rasa dah kita tu boleh buat banyak-banyak perkara, tak ada kena hijrah tepat dah. Dah tepat kita nak ke lain tu tak ada kena hijrah. Tapi kita hijrah aku panggil cara fikir kita, dan cara hati kita, cara mengata letak hati kita betul dengan kehendak al-Islam itu sendiri. Dan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara benda-benda yang saya nak sapa pada hari ini. Dan orang kata, wi kita tu berasa kata hijrah diri kita lagu mana. Nah, tiap-tiap orang tu kena hijrah. Molek dah, wi molek ke lagi, hak tak molek wi kepada molek. Dan kita ni pakai ru tua enti kisu dah pada orang lain. Di situlah kita panggil muhasabah diri kita sendiri. Lepas tu kita nak hijrah pula keluarga kita. Dah, kena pergi pada diri keluarga masyarakat. Dah, jadi alhamdulillah saya tengok masjid ni pun duk jalan kecekam dah dengan masyarakat sepat dah. Letak masjid sebagai sungklang, alhamdulillah ia akan hidup situ dah. Tu di antara orang kata benda-benda yang kita boleh buat benda ni. Dah tak ada perlu kepada dah kuasa mana-mana, hanya kuasa kehendak kita dan orang kata ilmu kita dan bergerak kita dah ke arah hijrah perubahan ke arah kemenangan Islam kita. Dan satu lagi nyo, saya takut kata kita hijrah ni dah Islam nak bakit dia ke zaman ni takut jadi isu politik. Dah isu politik lagu mana dah Islam nak meretah ni, takutlah negeri tu negeri ni. Dah. Jadi kita nak bipah kata kebangkitan Islam di akhir zaman ni ya dengan aman. Dah dengan aman, dengan orang kata perene manusia yang beriman tu aman hak Islam je. Dia bukan kata nak pergi pada benda atas lalu tak, dia pergi pada benda bawah, pergi pada tanam iman yang sebenarnya lagu mana nak hidup iman dalam diri kita masing-masing. Lepas tu iman tu berperanai dalam kehidupan kita. Dah, berserta dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh. Sebab itulah saya nak seru kepada diri saya sendiri dan kepada semualah umat Islam yang dengar pada hari ini. Kalau dia jadi ulama, dia jadi ulama orang alim tu warasatul anbiya, pewaris nabi. Lagu mana ulama pewaris nabi, video nabi untuk
nyuruh manusia supaya beriman kepada Allah SWT dan lain-lain lagi. Dah ulama sebagai orang alim, orang ngaji, orang tahu ni berperan ni. Dah berperan dalam masyarakat. Jadi pita menolong nur cahaya kepada masyarakat. Tu di antara peran ulama warasatul anbiya. Kalau tu video jadi ulama, dah. Kalau tu jadi kita orang awal, orang biasa-biasa ni, orang panggil orang tamada-tamada ni, kita tu menuntut ilmu daripada ulama. Dah. Tu orang kata kita tu saling perlu memerlukan. Orang alim kalau dia nak ada alim semata-mata alim, dia tak ngaji, dia tak boleh ngajar kepada sama-sama orang alim. Dia kena ngajar orang jahil. Orang jahil lebih lagi lah perlu pada orang alim. Ni tu tok lagu tu dah. Dah orang panggil struktur masyarakat lagu tu dah. Begitu juga dengan orang kaya. Dan masyarakat dia tak boleh jadi orang kaya belaka. Dan dia tak boleh jadi orang miskin belaka. Dia kena ada orang kaya dan orang miskin. Lagu mana kita nak gerak orang kaya supaya menjadi orang kaya yang pamurah. Jadi orang kaya yang beriman, yang pemurah, seperti mana yang berlaku pada sahabat-sahabat dulu. Tak orang miskin pun juga kok. Orang miskin dia bukan kata duk minta apa dak, dia kerja ke apa dak, tapi takdir Tuhan tak jadi kaya dia tu. Dah dia orang miskin dah. Maka orang miskin yang beriman bertakwa ni, orang kata dia tu dah tak ada menjadi masalah pada masyarakat. Hari ni kita tengok umat Islam sah miskin dah buat maksiat pada Tuhan pula. Dan diraku pada Tuhan pula, wal yazubillah. Orang kata miskin bertambah miskin, wal yazubillah min zalik. Dan orang kata apabila kita menjadi apa saja manusia ni, menjadi iman dan takwa itu sebagai lak kita, barulah berperanai belaka. Tak ada jadi masyarakat nak jadi kaya belaka, tak ada. Dah mana-mana saya pun dah tak jaya nak jadi kaya belaka. Dia kena perlu memerlukan. Dan Tuhan buat lagu tu dah. Kita perlu memerlukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, tidak perlu pada kita. Dan kita sebagai hamba dia perlu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap masa dan setiap waktu. Apa peranai kita, apa kerja kita perlu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai manusia ni perlu memerlukan. Dan perlu tolong menolong, dan orang panggil perlu, orang kata berhajat, menghajati di antara satu sama lain. Tu jatuh lagu tu kita kena jalan ikut tulah. Dah mengikut orang kata pentadbiran masyarakat. Tu di antara benda-benda yang kita nak faham dalam dah saya sebut ni kebangkitan Islam dah dengan cara seolah kata manusia tu berubah dulu. Dan peranai manusia tu berubah dulu, apa yang kata peternakan tu pergi dulu. Insya-Allah kan peternak waktu tu dia pergi dengan sendiri dia apabila manusia tu maju dengan ibadah takwa, maju dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, maju dengan amal-amal yang soleh. Kan peternak waktu tu dia pergi sendiri dia. Hari ni dunia hari ni kita tengok dah dia pergi waktu. Dah dia tagikan peternakan. Bukan manusia ni sudah jatuh peri ke manusia tam tu sudah jatuh sekali. Waliyazbillah. Dah manusia lebih jahat daripada dah gapo-gapo lagi. Waliyazbillah min zalik. Gapo dah. Gapo amanah kita sebagai orang Islam ni nak bangun benda tu. Nak kesedaran benda tu. Dan nak make ilmu hak Tuhan wayak ni menjadi pergi kepada masyarakat sungguh. Ini perlulah pada dah usaha orang beriman, dah usaha orang Islam kita ni lah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita pakar-pakar usaha dan sekadar yang kita boleh buat. Lepas tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai senjata orang mukmin. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kita berusaha, insya-Allah kita pergilah kepada hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi alhamdulillah. Tu di antara benda-benda yang kita kata kena duduk bubuh semua dalam diri kita masing-masing. Gapo hak kita rasa, gapo hak kita Tuhan beri ilmu kita, hak itulah kita guna dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu di antara benda-benda ni orang kata dia duduk dalam diri kita. Supaya kon timika tu dia duduk dalam diri kita dah. Gapo hak kita Tuhan beri kita, gotulah kita nak menjadi bangunkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah. Satu lagi nya saya nak satu perkara juga lah. Seolah kata dalam hal kita berhijrah ni gapo akan berlaku di antaranya orang kata hak dia nak sutai tu iaitu dia kata berlaku dalam bulan Muharram juga ni kan prakut tua kau Imam Mahdi. Ni satu perkara juga orang panggil kadang-kadang tu banyaklah ulama hadis orang panggil ulama bahas tentang Imam Mahdi ni gitu gini.
Tapi sekurang-kurangnya kita kata harap kita umat Islam ni kena ada pemimpin yang adil. Dan iaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa akan menurunkan untuk itu jalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kata pemimpin yang Tuhan dan banyak-banyak hadis lah ayat kata dan kita tu umat Islam akan bangkit tu bersama dengan pemimpin yang adil. Dan tu kita kena orang kata kena itulah kena beriman lah. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala dah. Jadi saya dah dengar penceramah-penceramah pun ya jaga nak sebut benda lagu ni. Dan benda lagu ni ya jaga nak sebut sebagai kita ni apa kata keratun kepada kehidupan kita ke arah Islam yang lebih cemerlang gemilang gapo tu. Ya tak ada gidah. Dan ya kena sebut benda-benda daripada Quran dan juga hadis seolah kata wihap pada kita semua. Dan untuk kita kembali kepada kegemilangan Islam yang sebenarnya. Karena Islam ni sudah kita faham dah, sudah kita beriman dah kata al-Islam ya'lu wa la yumla alaihi. Islam ni tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Wah gapo lagi? Gapo lagi kita nak berasa kata diri kita sebagai orang Islam ni nak akad Islam yang diamanah oleh Allah Subhanahu taala ni duduk tempat yang selayaknya. Tu di antaranya. Jadi alhamdulillah saya pun daripada saya tahu kaum musik sebanyak ni dah Tuhan beri saya ada ilmu sikit sebanyak ni, saya duk tengok dah di tempat kita sendiri negeri siapa baik, dah negeri Malaysia apa baik ataupun negeri-negeri Arab apa baik. Seolah-olah kata kebangkitan Islam dah hijrah kepada Islam yang sebenar tu kau timbul dah kau berlaku. Mana ada dulu kita tengok wakaf dah yang besar-besar pak kita boleh bangun kemajuan. Kita bahas dulu wakaf pada wakaf itu ya, tak ada perenegap pun. Tapi hari ini wakaf boleh membangunkan Islam. Dan wakaf boleh jadi kemajuan dunia Islam di dunia dan juga di akhirat. Dan ini orang kata berlaku pak kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Lepas tu kita tengok negeri Arab pula macam di negeri Hagia Sophia tu. Erdogan tu. Apa kata kebangkitan Islam dia pun berlaku situ. Dan tu pekat dunia kita kata. Walaupun saya pun saya tak ada nak sebut kata di segi pemerintah gapo sangat dah. Nak sebut kata Islam tu yang mari lagu tu dah. Dah kecil cara kita, besar cara besar. Tetapi pakat bangun di segi kata perangai masing-masing tu. Macam kita kata dah cara kampung-kampung kita, cara kata kita boleh buat ni, kita buatlah. Dah amal-amal soleh, semaya duha gapo dah, semaya hak kita boleh buat. Lebih lagi nya saya nak cetuh di segi hijrah ni, cuba kita cek diri kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu taala. Tahu mana kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu taala. Sedangkan istighfar tu banyak. 100 kali dan 70 kali ataupun banyak pada tu. Dan istighfar tu hidup di mulut kita semua. Karena gapo? Karena dosa ni berlaku semua. Bebel lagi di akhir zaman ni dah tiap-tiap perkara kenapa kata terlibat dengan dosa berlaku. Jadi kita patut sedar kata kita manusia ni cara umum hadis Nabi ayat pun setiap manusia berdosa dan sebaik-baik orang berdosa ialah orang yang bertaubat. Tu diri kita berlaku tu nak taubat tahu mana kita dengan Tuhan. Hak itulah Islam kita dengan Tuhan betul dengan Tuhannya. Tak nanti kata kita boleh pergi pemerintah ataupun di segi politik sekarang. Islam kita lah tu di segi kita nak betul dengan Tuhan di atas kesalahan kita, dan kesalahan anak bini kita, kesalahan masyarakat kita. Istighfar banyak. Insya-Allah Subhanahu taala banyak kelebihan istighfar. Ni saya nak yang pada diri kita masing-masing. Dan di samping kita pergi kepada cara luar, kita klik pada diri kita sendiri pula. Dan nak cek pada diri kita sendiri itu bagaimana kita dengan Allah Subhanahu taala. Satu contoh lagi, saya duduk diri saya sendiri dah duduk cek ataupun diri saudara pun saudara masing-masing. Kita biasa menangis dengan Allah Subhanahu taala setara mana? Menangis terhadap dosa kita tu setara mana? Sedangkan banyak hadis-hadis Nabi mengajar supaya kita tu berasa sedih dengan dosa-dosa kita. Berasa menangis takut pada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tahu mana kita mengalir mata? Kita boleh cek diri kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kata lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Jika kamu tahu apa aku tahu, nescaya kamu menangis banyak, suka sikit. Mana kita? Menangis kita tidak mana?
ataupun kita tak menangi langsung suka tu seumur dah. Kita telah menjadi kata yang berbuat kita menangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dosa-dosa kita. Ini merupakan satu kesedaran yang memberi kekuatan iman kita. Saya tengok ada klip tu ada terosak tu dah. Ebit Liu. Dan kalau kita tengok dia tu. Ni orang panggil kata Ebit Liu ni saudara kita daripada Malaysia pun tak bebas. Dia tu orang kata buat lagu mana Wijawacon sutih hak dia kerusuh tu menangis habis. Kerana sedara benda tu terhadap kesalahan-kesalahan Jawacon. Kuasa menangis habis. Dia boleh buat seolah cetuh kuasa tu baik kuasa menangis terhadap kesalahan Jawacon. Dan dia boleh buat juga dan kerusuh dia tu keluarga sunnah panggil. Orang nak ceradah jadi baik semula dia panggil wak daya kecek gapo wi takut pada Tuhan kesedaran kepada kelemahan masing-masing tu wak wi adi keluarga nak cerah tu jadi baik semula bertambah kasih sayang semula. Ni banyak kalau kita tengok di majlis-majlis. Kisah cerah berang kerana ada kasih sayang, tak ada kuasa belah kasih dan sebagainya. Jadi kita panggil Ebit Liu ni alhamdulillah. Saya rasa kata menjadi contoh juga lah kepada mubalik-mubalik atau pendakwah-pendakwah. Dan dia tu orang kata Tuhan pun beri rezeki pada yang lebih. Dia pergi tolong orang tu. Bila masuk kahwin, dia pergi tolong tu betul-betul halu dah. Dia long henti sendiri halu dah dibui. Tapi adalah ulama kata duduk nunjuk tu pula. Jadi waktu tu ada lain lah. Tapi saya nak banyak kata Ebit Liu ni saya baca surat dia tangisan umat. Soalnya kata umat Islam ni kena menangis belaka. Pemimpin menangis cara pemimpin. Kesalahan-kesalahan dia tak ada berjalan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita dengar pemimpin orang panggil tak ada adil, pemimpin yang tidak beramanah, pemimpin yang macam-macam kejahatan. Lagu mana dia nak biasa kesedaran dia, kesalahan dia dan dia menangis pada Allah SWT, dia taubat Allah SWT, dia jalan tanggungjawab dia sebagai pemimpin yang sebenar. Kalau dia pemimpin, begitu juga ulama, orang yang ada ilmu. Lagu mana dia tu duduk nyampai ilmu orang sepasal mana. Dia tu beramal dengan ilmu dia setara mana. Dia patut menangis diri dia sendiri terhadap kecuaian dia terhadap ilmu. Tu kita kata pemimpin dan ulama. Kita sendiri pun lagu tu lah. Dan sebagai orang biasa-biasa ini, lagu mana tanggungjawab kita terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat, ia tak lepas dah tu. Dan apabila kita tak jalan benda tu, kita rasa sedar diri kita setara mana kita nak menangis pada Allah SWT dan kita nak taubat pada Allah SWT. Itu cut mula-mula sekali untuk sedara diri kita terhadap kesalahan kita. Kalau tidak begitu, maka kita seolah-olah kata dia jadi bahasa bangga. Bahasa bangga, bahasa takabur, bahasa lebih gapo tu, dia jadi sifat orang lain lah. Lepas tu dia suka hukum orang lain apabila dia bahasa lagu tu. Dia tak hukum diri sendiri atas kecuaian diri dia. Ini kita patut sedar lagu ni terhadap diri kita sendiri sebagai hijrah diri kita ke arah yang lebih orang kata bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kita dah dengar takwa tiap hari Jumaat tu, setara mana kita berasa takut kepada Allah SWT. Sedangkan kita tengok sahabat-sahabat dulu, ni yang penting sekali. Dia kata ruhbanu fil lail wa fursanu fil nahar. Di malam hari dia jadi hamba Allah yang panggil abid beribadat kepada Allah SWT sungguh-sungguh. Menangis baca Quran, tahajud gapo tengah malam dia hidup amal dia, roh dia. Dan tengah hari dia pakai wa fursanu fil nahar. Sebagai kuda-kuda yang bergerak, yang bersungguh, yang berdakwah sungguh, yang berkata kalau menego sungguh untuk membangunkan Islam, ekonomi Islam. Kalau dia jadi orang alim yang mengajar umat supaya kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh. Dan semua manusia tu berperangai mengikut sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengah hari, kalau tengah malam dia sebagai abid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia tak luwe. Dah 24 jam sebagaimana Sayyidina Umar kata, aku tak boleh tidur malam kerana takut urusanku dengan Allah SWT tak selesai. Kalau aku tidur malam banyak, aku dengan Tuhan tak selesai. Tu bahasa dia panggil hamba dia tertinggi, hamba kepada Allah SWT. Dan dia tak boleh tidur tengah hari, takut urusan dia dengan manusia tak selesai. Ini nak kata, kesedaran ni patut kita tanam sungguh-sungguh dalam ma'al hijrah pada tahun ni. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala, dan saya rasa daripada kesedaran inilah orang kata gerak kita, kerja kita, amal soleh kita berdasar kepada hati yang sebenar-benar kesedaran kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ni lebih situ ya. Kelebihan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Dah kalau tak ada sini supaya kita nak orang lain dia tidak berimej. Dah agama-agama lain tidak berimej, ya berimej pelan-pelan. Dah kita Allah Subhanahu Wa Taala ni menjadi sujud. Kerana Tuhan hak sebenar ni, ya Allah Subhanahu Wa Taala ni jauhi benda hak sebenar, jauhi benda-benda hak molek-molek. Dah sama ada hidup kita di dunia dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Ini kita doa sama dah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dah kita doa tiap-tiap hari Jumaat. Gua panggil kata ibu sekali doa dok sini. Berarti umat Islam ni sifat Islam sebenar ni dah kena dunia pun apa dah gemilang dia. Orang panggil kemajuan dia, dah manusia dia dan lain-lain lagi tu. Dunia tu orang kata nampak dah hasanah kebaikan. Akhirat ni lebih lagi lah karena wal akhiratu khairum wa abqa. Ani ni kata dah sifat Islam lagu tu kita kena usaha menjadi lagu tu. Dah tiap-tiap orang kita sebagai mengaku pada orang Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu di antara benda-benda yang orang kata jadi asas pada kehidupan kita sebagai orang berimej dah yang Islam yang sebenar. Sebab itulah alhamdulillah saya pun rasa kata tiap-tiap masjid membangunkan orang kata kegiatan imarah masjid dan ada nasihat macam sini alhamdulillah saya rasa dah ustaz kita dan ustaz-ustaz lain beri nasihat semua. Nasihat ni dah bukan benda orang kata benda hak kita tak reti biar digerti dah. Hak kita reti dah kita faham dah we jadi sungguh dalam kehidupan kita. Dah we jadi orang kata jarak masuk diri kita sungguh. Sebab kadang-kadang kita tahu ni dia tahu gitu saja. Tahu dah tapi adakah benda tu benar-benar dah menjadi cara hidup kita. Menjadi masuk dalam perasaan kita. Tu dah saya nak cetuhnya perasaan di situlah. Karena apa kata masalah ilmu ni saya rasa kan penceramah banyak hari ni. Dan kalau kita tengok tak ada lagi kita dengar. Dan penceramah ni macam-macam penceramah. Alhamdulillah. Tu pun apa kata satu kebaikan Islam juga, satu kesedaran Islam juga supaya umat tu jauh daripada jahil dan daripada tak reti Islam kepada reti Islam. Tapi kita nak meningkat lagi kepada pihak Islam, kepada amal Islam, kepada orang kata kepada dakwah Islam. Semua tu seolah kata dah ciri kita tu kerap muncul dengan al-Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan kepada kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tu ayat hak sekali. Ayat kata Tuhan tu kata sempurna dah agama Islam. Dan Tuhan tu redha dah agama Islam sebagai agama kita, sebagai ciri kita, sebagai din kita. Tu pak kita nak gapo lagi. Dan kita hanya seksa Islam faham, patu beramal dengan Islam saja. Tu tugas kita. Tu di antara benda-benda yang orang kata asas dah kita kena faham, dan apa kata kita nak uji pada masyarakat kita faham dan seterusnya apa kata kebaikan Islam ni ditanya orang Islam, dah ditanya orang yang beriman dan bertakwa di akhir zaman. Dan saya pun terbaca juga dah saya ni apa kata Tuhawi walaupun saya ngaji tak tinggi dah cara takkan tapi cara baca tu saya rasa dah Tuhawi juga pada saya. Dah nak kata Islam di zaman Nabi dulu tu dah ya panggil kunatam iman tu ya tinggi sungsut. Dah sungsut. Lepas tu ya ke lemah. 300 tahun salafus soleh tu iman sungsut. Soalnya kata benda tu duk Nabi jami tu khairul qurun qurni summal ladzina yalunhum summal ladzina yalunhum 300 qurun. Dah 300 tahun 3 qurun. Dah tu Islam apa salafus soleh dulu. Dan orang panggil Islam di akhir zaman ni zaman kita lah kita kata kita duk nampak mata kepala kita ni. Ya sungsut dua perkara dah. Satu sungsut dan kemajuan sungsut di segi iman tu pun ya sungsut juga. Lepas tu selaginya kemajuan zahir, kemajuan waktu ni ya sungsut juga. Pak kita tengok hari ni pun gitu sungguh. Dah macam-macam sebenarnya orang panggil kemajuan waktu ni yang ni. Dah kalau kita pandai guna tak apalah kemajuan sungguh. Kita tak pandai guna kehancuran kita sungguh. Ini kita sudah maklum belakang dah. Nak kata ya sungsut belakang akhir zaman tu yang nampak pada kita yang tidak berlaku pada dulu berlaku pada sekarang ni. Sebab itulah kita kata hak Islam sebenar nak bakit tu kita jadi bakit belakang. Dan ekonomi biar di ekonomi yang tidak ada reba, ekonomi yang sebenar, ekonomi yang melahirkan orang kaya yang bertakwa, dan ekonomi yang orang kata yang menjadi boleh membela Islam dan saja tamhak sungguh. Dah, macam kata tu. Hari ni
Dah duit banyak, orang kaya banyak, tapi dok guna ke arah mana? Dah guna ke arah mana? Sedangkan benda tu merupakan amanah Allah Subhanahu taala. Kekayaan ni kita kena doa yang dikaya. Ada yang berkata apa Nabi doa supaya jadi miskin. Nabi doa supaya dia miskin, mati dalam kemiskin ni. Nabi sudah turah dah kekayaan dia kepada dakwah Islam, sehingga bangunkan Islam. Nah, tetapi kita ini kita nak doa kaya Nabi ajar juga, iaitu doanya yang berbunyi Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani. Ya Allah ya Tuhan aku, banyakkanlah hartaku dan anak binakku, dan berkatlah apa yang Kau beri padaku tu. Ni ada doa. Dan doa kita tu kaya. Kaya sini kaya dia diberkat. Dan bukan kaya seplay tu, banyak kita ada tafsir kaya lagu tu, kaya yang tidak ada faedah, kaya yang mudarat. Tapi kaya yang memberi manfaat, kaya yang menjadi kebajikan, kaya yang menjadi manusia tu cucu kunatam, apa kita tak membangun, apa kita tak cucu benda lagu ni. Sedangkan situ kalau tengok orang soleh dulu, dan sahabat-sahabat dulu, dia membangun benda ni. Macam Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kaya dia, ekonomi dia, ia pandang dia gapo untuk wakaf, untuk wi pada Islam. Lagu tu Nabi kita orang yang paling kaya sekali. Siti Khadijah bini dia orang yang paling kaya. Tapi kekayaan dia habis untuk dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wi kita tengok mumong dia dikenal kata kaya mana, miskin mana. Dan miskin dia tak jadi masalah. Masih ahli sufah duduk di masjid. Tak jadi masalah pada masyarakat. Tapi miskin hari ini menjadi masalah karena kurangnya iman ataupun tidak ada iman. Seperti mana itu ayat adilah. Jadi lagu mana kita nak tanamkan iman yang sebenar, waktu nak tanamkan ilmu yang bermanfaat, waktu amal yang soleh kepada umat, kepada kita sendiri, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, yang mana kita boleh sapa ke benda tu. Kita boleh nyapa ke benda tu, kita boleh sedagai benda tu, kita boleh tanam benda tu sungguh-sungguh dalam masing-masing. Itu di antara orang kata cetusan hijrah pada tahun ni bulan kemenangan Islam. Dia kata al-Islam tu sifat dia tu lagu tu. Ini secara umum lah saya kata ini tak ada kata fokus mana-mana. Karena saya ada buat imarah di rumah masjid saya tu, dia ada pengurusi. Ada pengurusi tu yang lain sikit. Jadi pengurusi bika apa kita pergi kepada tu ya alhamdulillah. Tapi sini ni open boleh luar. Saya pun lagu ni lah. Boleh jadi saya itu tak ada jadi teratur apa sangat, tapi untuk sedagai sekiranya ada kebaikan di atas saya bui itu, walaupun satu perkataan satu ayat, satu gapo yang puasa tentu puasa kita boleh jadi itulah ilham daripada Allah SWT. Apa kata daripada hati pergi kepada hati, daripada hati pergi kepada hati, ia masuk sebagai menjadi kesel dalam diri kita. Karena manusia ni dia raja segala anggota dia ada di hati. Mana kalau akal fikiran ni sekadar kata ilmu awi maklumat, tapi kalau tak masuk di hati dia sekadar ilmu saja. Sebab itulah orang Yahudi ni orang yang kata bijak. Yahudi pandai, kadang-kadang kita nombor profesor pada Yahudi lagi. Dia bijak otak saja, tapi hati dia lagu mana kita tengok hati dia. Lagu mana dia dengan manusia, lagu mana dia kepercayaan dengan manusia. Tidak ada kasih sayang dia, orang yang kata kejam dia, zalim dia. Tu orang kata setubuh Islam tu ya sifat lagu tu. Manakala Islam ni orang kata ya bijak berlaku. Akal fikiran tu orang bijak, ulul albab dia panggil. Bijak sungguh. Lepas tu hati pun bersih sungguh. Hati penuh dengan iman dan kasih sayang. Itu mana? Benda lagu ni seolah-olah kata raih daripada umat Islam ini. Tidak ada perasaan kasih sayang sesama manusia, sesama makhluk Tuhan. Karena apa? Karena iman ni. Kasih kepada Allah SWT tak hidup. Apabila kasih pada Allah SWT tak hidup, yang kasih pada Tuhan tu orang kata, ia lahir daripada iman tu, iman yang sebenar. Ia mari kasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata perasaan kasih dengan Allah, Allah kasih pada kita, kita kasih pada Allah. Lepas tu kasih sayang yang sebenar ni ia pergi kepada manusia, pergi kepada makhluk lain. Itulah seolah orang kata beza Islam dengan orang kata fikrah-fikrah lain. Kasih sayang. Kasih sayang ni orang kata Ar-Rahimun yarhumuhumur Rahman. Hadis Nabi kata kasih sayang ni Tuhan tu apa kata lebih kasih daripada gapo lagi. Yang mana kita sebut, kalau kita nak sebut kata Bismillahirrahmanirrahim tu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih itu. Kalau nak tafsir kata
Tuhan we kenal dia tu dengan kuasa kasih sayang dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masuk surga pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lagu mana kita nak hidup juga kuasa kita kasih sayang dan hidup ada diri kita bagi kepada manusia. Dan kepada manusia kita tengok orang kafir dah, orang tidak beriman, kita kuasa kasih sayang dia. Dan kuasa kata nak hajak dia masuk Islam, kuasa kata nak dia mengucap dengan kalimah yang suci ni, dia tu selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kasih sayang laku tu. Apa kita baca dengar deh. Nah, hanying yang najis mula lazah. Tapi oleh kerana dia terkasih belah kepada hanying, dah wi air kepada hanying, masuk surga bukan. Gapo kasih sayang? Dah kasih sayang. Ni nak yang kata kelebihan kasih sayang. Dan orang berkata tidak ada agama yang kasih sayang dah lebih daripada agama Islam. Tu pakai intipati Islam tu, dia lagu tu. Islam selamat lagi menyelamatkan. Tu orang kata nui kita hidup lagu tu. Dah menjadi selamat di kita, selamat orang lain pula. Tu dah. Tu saya rasa pun dengan masa tu dah, saya rasa Isya tu sudah masuk dah. Dah. Jadi saya nak serup lagu tu dah. Dah saya kata bulan Muharram insya-Allah pada tahun ni menjadi motivasi pada diri kita, menjadi dan badan cek pada kita. Lagu mana kita nak jadi Islam dengan hencai canak kemenangan Islam tu duduk di tanya dah orang Islam yang orang berkata berilmu dengan Islam, beriman dengan Islam, beramal dengan Islam, dan semua witi ciwik tu pergi ke arah tu. Dah insya-Allah Subhanahu Taala orang berkata kita kena tanam lebih lagi, kena tanam kepada jawacun-jawacun untuk nak santo kita. Dah lagu mana jawacun dah duduk jadi ini masalah banyak jawacun kalau kita nak kecek dah. Kita nak beki jawacun dan jadi seolah kata jadi jawacun bertakwa. Dah jawacun yang boleh gay orang kata amanah Allah Subhanahu Taala al-Islam ditangi dah jawacun fitiyatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Dan sebenarnya sebuah ayat itu iaitu jawacun yang tambah lagi takwa dia, tambah lagi hidayah kepada Allah Subhanahu Taala. Itulah lebih kurang dah saya nak sebut pada ini. Moga-moga kata Allah Subhanahu Taala memberi taufik hidayah kepada kita semua dah supaya kita semua ni dah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bagaimanapun kita kena faham kata kita manusia ni dah saya nak suruh kata satunya kita berperan sebagai hamba Allah. Dah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tahu dah tu. Berperan sebagai hamba Allah. Yang keduanya kita berperan sebagai khalifah Allah. Dan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan tak kita ni sebagai khalifah. Khalifah kita ni sebagai orang yang mengetah, orang yang mentadbir, orang yang berihan, orang yang diberi amanah untuk jaga dunia ni selamat daripada dah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah lebih kurang saya nak sebut pada hari ini dan moga-moga dapat manfaat kita bersama dan yang kita salah silap ataupun benda-benda yang tak sepatutnya daripada kelemahan saya sendiri, yang benar al-haq min rabbika daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita beriman dan kita terimalah sebagai perkataan amal soleh kita. Sekadar ini dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Terima kasih pada Ustaz kita.